Dah start ke ni? Okey, dah start dah. Hello, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam live kali ni, malam ni, live bersama saya Aiman Ismail. So, selamat datang kepada yang dah join. Okey, ada budak. Alright. So, malam ni just macam nak sembang tentang cara tulis headline lah. Sebab semua orang tahu peranan headline ni sangat besar, iaitu untuk tarik perhatian orang, untuk buat orang baca, untuk orang stop and beri perhatian kepada iklan-iklan kita. Okey. Takut. Jadi before that, suara jelas ke tak? Takut saya lagi cakap-cakap tak dengar pula kan. Agak lama lah saya tak buat live. Biasalah. Ini Farabi, dia baru dapat Oxwhite. Okay, so siapa sini yang ada masalah untuk tulis headline, yang selalu pecah kepala untuk tulis headline? Cek komen sikit. Maksudnya dia tulis copywriting pun dia tak tahu. Pening kepala, migraine, stress, tension. Biasalah kadang-kadang hal-hal aktiviti bisnes ni memang memeningkan. Hello, hai semua. Okay, thank you for your feedback. Wave. Okay, jadi malam ni saya just nak share satu formula tentang cara nak tulis copywriting. Biasanya dalam headline tu saya akan combine lah. Maksud combine ni, saya akan combine dua elemen. Elemen yang dimasukkan pertama ialah saya akan panggil target market saya dahulu. Jadi cara saya akan panggil target market tu ada beberapa cara. Yang pertama sekali adalah apa yang saya buat. Saya akan tulis khas untuk siapa? Lelaki yang berusia 40 tahun ke atas. Ataupun apa yang saya buat lagi adalah saya akan istimewa untuk suri rumah yang penat buat kerja rumah. Dan banyak lagi lah benda-benda untuk panggil. Ada banyak cara untuk panggil. Asalkan kita panggil. Dia sama macam pasar malam. Kita panggil, pakcik-pakcik datang. Macam tu kot lah. Yang kedua adalah, elemen yang kedua ialah biasanya saya akan combinekan dengan jenis soalan ataupun jenis manfaat lah. Apa yang saya masukkan kat sini ialah, yang pertama sekali, berbalik kepada produk kita. Kita kena tengok produk kita ni apa yang boleh kita bantu. Sebagai contoh, kalau buah sir tu, kita akan cakap, kita akan tanyalah, maukah kami bantu tuan lega dari buah sir? Ataupun dengan penggunaan 2 biji pills XYZ sehari, masalah buah sir tuan dapat diselesaikan. Kita memberikan benda-benda manfaat ataupun kita boleh tanya soalan. Itu antara dua option yang selalu saya ambil lah. Kalau kempen-kempen untuk nak beri offer, biasanya saya akan terus letak, terus saya akan inform offer lah. Jadi dalam bahagian headline tu ada dua. Satu, saya akan panggil customer, perhatian kepada peminat kambing golek ni biasanya pun boleh jugalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita nichekan lagi bagus. Kita rendahkan, kita kecilkan lagi skop tu lagi bagus. Sebab peminat kambing golek ni ramai sangat. Jadi susah untuk kita nak buat iklan yang lebih targeted. Jadi sebagai contoh, kalau saya akan buat untuk Cik Na ni, saya akan panggil istimewa untuk suami penyayang, ataupun istimewa untuk isteri mithali. Bahagiakan keluarga anda dengan kambing perap Cik Na. Benda-benda yang macam tu lah. Jadi saya panggil isteri atau suami yang penyayang. Kemudian yang kedua ialah saya bagi manfaat, iaitu bahagiakan. Siapalah yang tak bahagia dapat makan kambing golek perap, ada apa orang panggil, sos lada hitam, sonok lah, best. Alright. So itu antara formula yang biasa saya guna lah. So orang tanya apa yang saya buat, saya tak ada buat apa sangat pun. Saya just buat. Saya banyak habis masa dekat research pelanggan dan research produk lah.
Kalau kata untuk research pelanggan ni, saya akan buat untuk tengok balik lah siapa yang paling ramai beli benda ni. Ramai. Kalau kata dari produk tu, saya akan banyak untuk cari dia punya keunikannya, apa kelebihannya, apa manfaatnya dan bagaimana produk ini membantu. Banyak research. Kalau melibatkan produk-produk kecantikan yang melibatkan bahan-bahan yang wow. Okay, saya akan buat research paper on marula oil contohlah. So saya akan baca balik, tengok, and memang akan banyak lah saya dapat point kat situ. Okay, so so far ada soalan tak? Kalau ada soalan, jemputlah tanya. Alright, sebab saya pun just nak test. Lama tak live kan, so dapat live 5-10 minit cukup lah. Jadi kalau rasa dapat manfaat ke apa ke, bolehlah jemputlah share video ni, insyaAllah. Ha? Dapat pahala. Aha, Arabi cakap dapat pahala. So saya nak ucapkan selamat berpuasa lah kepada yang berpuasa tadi, tahniah. Okay, kalau ada soalan jemput tanya. Kalau ada soalan, kalau korang nak buat training ke, kalau korang buat latihan ke, nak minta saya semak ke, insyaAllah tak ada masalah. And kalau korang need anything, korang perlukan bantuan copywriting ke apa ke, just leave me a message dalam my inbox. Okay, ada masa saya bantu. Okay. Pam pam pam. Okay. So itu biasanya kempen-kempen yang biasalah. Kalau kita macam nak buat kempen-kempen offer ke, kita boleh letaklah 50% diskaun untuk suami yang nak belikan isteri girdle slimming contohlah. Ada ke? Tak tahulah ada ke tak ada. Okay, selamat datang yang join. Thank you so much. Wow, ramainya join. Sebab saya tak expect ramai join. So kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya stop je live ni. Sorry Sorry kalau kurang jelas, biasalah. Anak orang menangis, tak nak kata apalah. Oh, okay. So apa lagi saya nak share tentang headline ni. Tak banyak lah. Lagi satu, kalau kata headline nak lagi nice, kita letakkan kita punya the most strong point lah, ataupun the strongest point dalam kita punya produk. Sebagai contoh, kita boleh bagi tahulah dalam produk XYZ mengandungi green coffee yang dapat membantu apa-apa yang bantu bakar lemak 3 kali ganda lebih pantas. Ibu Adenin Irfan nak buat heading untuk produk kecantikan, agak payah tarik perhatian. Macam mana ya? It's not about payah nak tarik perhatian. Apabila you bermain dalam red ocean lah, ramai orang main produk kecantikan, you need to be very specific. You kena betul-betul kenal pelanggan you. Sebagai contoh, it's okay kalau you just nak bagi tahu khas kepada pekerja swasta, khas kepada pekerja kerajaan, khas kepada yang ada masalah jerawat di pipi ataupun di dahi di dagu. You kena spesifik lah macam tu. You tak boleh letak the whole things penuh dalam copywriting you. You kena betul-betul spesifik. Sebab dengan you be a very specific, automatically you akan be a purple cow in your industry. Copywriting niche ubat kuat, mudah orang faham dan macam mana je, nak ringkas dan padat. Kalau you nak main play around dengan ubat kuat punya, nak lepas nak FB ads, you really need to get very creative lah. Maksudnya you kena combine, you kena what you call that? Lihat ni, keluarga bahagia.
tersenyum saja. Nak mandi. Abi nak mandi. You kena be a very specific. Sebagai contoh lah, dekat bahagian gambar you letaklah gambar-gambar air terjun yang deras. So you letaklah kepuasan yang tiada had bersama orang rumah. Kadang-kadang tak boleh guna perkataan isteri, so kita kena guna perkataan orang rumah ataupun orang perempuan. And you kena betul-betul, sebab copywriting untuk bab kuat ni orang boleh faham dah. Cepatlah nak sakit perut. Contoh apa tu Tuan Mujahid? Tiba-tiba contoh, saya pun tak faham. So saya minta maaf lah kalau live ni kurang jelas ke apa ke. If anything, you just can get back with me. Alright. So ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Agak banyak soalan juga. Contoh headline yang bagus. Okay Mujahid, sekejap lagi you boleh habis live ni, you boleh tengok balik awal-awal. Sebab saya dah kongsi dah headline yang bagus. It's not headline yang bagus. Headline yang baik lah, mengikut prinsip benda yang saya amalkan selama ni. Wow, 8 share. Umi nak mandi. Oh. For you Puan Hamimi, yes, you boleh try, tak ada masalah. You nak sampaikan bentuk video pun okey juga. Okey, sama-sama Tuan Mujahid, no problem. Just you can get back, you can play back this video lah untuk tengok balik. Dan yang paling penting, kita kena kenal pasti siapa kita betul-betul kita punya pelanggan. Bila you beritahu wanita yang macam mana, kalau beritahu laki-laki yang macam mana, suami bujang ke, duda ke, janda ke, anak 3 ke, anak 4 ke, anak 5 ke, ataupun dia anak dara ke, anak dara yang kerja apa, kerja kerajaan ke, swasta ke, suruh rumah ke, you need to get very fucking specific lah. Sorry. Okay, saya minta maaf atas kesilapan teknikal tadi. Okay, so saya harap kalau tak ada apa-apa, saya nak off lah, saya malu lah. Produk tu kita betul kena research lah, produk. Maksudnya setiap kalau you punya produk bebaskan kesihatan atau kecantikan, you need to know about bagaimana produk ni boleh bantu, and apa bahan utama yang bantu, and macam mana dia bantu. You need to read those research paper lah. Memang benda ni memang hard work sikit. Kalau sampai bila kita nak main menakut-nakut kan, sampai bila kita nak bagi tahu suami lari, sampai bila kita nak bagi tahu kawan-kawan kutuk, sampai bila kita nak main benda-benda yang benda-benda macam tu. We need to educate our people. Saya percaya dari dulu sampai sekarang bahawa message yang kita sampaikan itu akan menarik the right people yang kita nak. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa yang menakut-menakutkan, kita akan dapat trafik yang macam tu jugalah. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang memandaikan, leads yang dapat pun leads yang sudi dipandaikan. So daripada situ kita boleh dapat a very quality, and for me benda tu quality leads lah. And yang paling penting dalam kita punya copywriting, letaklah siap-siap harga, senang. So siapa sini yang letak harga dalam copywriting? Ke tak ada letak harga dalam copywriting? Alamak, dah 15 minit dah. Cik komen. Tak letak. Okay, hi Syafiq Rahim. Kalau boleh after this, cuba you try letak je. You letak sahaja you punya apa orang panggil,
harga. So kita akan dapat prospek yang dah tahu harga dan dia akan terus tinggal nak buat lah. Dia macam mana tah? Isu harga ni nanti saya buat live yang lain. So nak tak kalau saya buat live pula tentang letak harga dalam copywriting? Kalau ada yang nak, komen lah. Bagi semangat sikit kat saya. Just nak tahu lah. So okay ke? Nak ke kalau saya buat live tentang letak harga dalam copywriting? Ibu Adenin ada yang advice guna dialek negeri tertentu untuk heading. Dia actually benda-benda ni saya tak boleh nak bagi tahu benda ni bagus ke, benda ni baik ke, benda ni salah ke, benda ni betul ke. Saya cuma boleh guide apa yang proper dalam industri dan apa yang digunakan. Sebaliknya you kena split test lah. Cuba try split test. Heading yang guna dialek dengan yang tak guna dialek. Kalau guna dialek tu, kalau contoh Kelantan kan, maybe kita just target untuk people who live in Kelantan. Split test. Saya tak boleh nak kata betul ke tak betul, okey ke tak okey. Okay. So setakat ni je lah saya live. So thank you so much lah yang sudi tengok awal sampai habis. And thank you jugalah yang sudi share. Saya terharu sangat lah. And thank you so much. Apa-apa soalan just boleh inbox saya lah. So thank you so much. Assalamualaikum.